Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi kita bertemu dalam video kali ini untuk meneruskan pengajian kita dalam mata pelajaran adab. Kita baru sahaja selesai dalam pelajaran yang terakhir, iaitu adab menziarahi orang tua, dan pada kali ini kita akan mengulang kaji adab pelajaran yang pertama, iaitu adab menghidang makanan. Okey. Semua boleh buka muka surat 7. Iaitu pada akhir pelajaran ini murid dapat apa? Dapat menyebut adab menghidangkan makanan. Kita akan dapat tahu apa itu adab menghidangkan makanan. Seterusnya kita akan dapat menyatakan faedah. Faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Kita akan dapat tahu faedah dia. Yang ketiga, kita akan dapat apa? Dapat menjaga kebersihan ketika menghidangkan makanan. Kita dapat menjaga kebersihan. Dan seterusnya kita akan dapat menjelaskan akibat menghidang makanan yang tidak mengikut adab yang betul. Okey, akibatnya jika kita tidak menghidangkan makanan dengan betul. Okey, semua buka muka surat 8. Okey, muka surat 8. Okey, yang atas tu. Okey, baca dan fahami. Baik. Okey. Yang pertama adalah kita makan setiap hari. Kita makan pada waktu pagi, tengah hari, petang, malam dan tengah malam. Kita menghidang makanan dengan tertib dan beradab. Kita menjaga kebersihan sewaktu menyediakan makanan. Okey. Adab menghidangkan makanan. Inilah adab-adab yang untuk kita pelajari pada hari ini, iaitu adab menghidangkan makanan. Okey. Yang pertama adalah kita lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Kita lap dulu pinggan mangkuk. Yang mana pinggan mangkuk yang basah tu kita lap dulu, barulah kita guna. Seterusnya adalah tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Kita tidak menggunakan pinggan yang dah pecah. Pinggan tu dia ada retak sikit ujung-ujung, lepas tu dia ada sumbing sikit. Sebab apa? Hikmahnya adalah kita tak mau untuk membahayakan diri kita. Kalau kita gunakan pinggan yang telah pecah, jadi kemungkinan serpihan daripada pecahan tu boleh kita termakan masuk dalam perut kita. Jadi benda tu boleh memudaratkan kita lah. Betullah kita jangan pakai pinggan-pinggan yang dah pecah ataupun retak ataupun sumbing. Okey, seterusnya nombor 3. Kita menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Jangan guna pinggan mangkuk yang kotor, yang belum dibasuh, yang kemarin dulu, yang semalam. Kalau kita nak pakai hari ni, kita setiap yang sebaiknya lepas kita guna pinggan tu kita basuh. Kita basuh dan kita letakkan di rak makanan. Dah bersih, kalau kita nak pakai, bila-bila masa kita boleh guna. Macam itulah cara kita menggunakan pinggan mangkuk. Seterusnya, kita susun hidangan dengan kemas. Susun dekat atas meja hidangan yang kita nak makan. Susun elok atas meja, barulah kita makan dengan baik. Jangan letak ikut dan je atas meja tu. Okey, seterusnya adalah kita sediakan peralatan yang cukup seperti sudu, air basuh tangan, tisu dan tuala tangan. Okey. Kita sedialah apa-apa pun peralatan untuk kita makan dengan selesa dan bersih. Kalau kita nak makan makanan yang berkuah, kita perlukan sudu. Kalau tak ada sudu, kita nak cedok dengan apa kan? Takkan kita nak menggunakan tangan. Takkan kita nak cedok dengan tangan kita kan? Okey, jadi kita kena menggunakan sudu ataupun garpu, ikutlah peralatan yang sesuai dengan makanan yang kita nak makan. Okey, seterusnya buka muka surat 9. Iaitu perkara yang perlu kamu tahu. Apa dia perkara yang perlu kamu tahu dalam tajuk ni lah, dalam tajuk adab menyediakan makanan ni, menghidangkan makanan. Yang pertama adalah segera menghidangkan makanan kepada tetamu, kerana itu cara memuliakan tetamu. Okey, kalau tetamu mai, janganlah kita
duduk sampai sejam dah tetamu mai. Tak hidang apa lagi. Kalau boleh temu mai tu duk sat, tanya temu, okey kita hidanglah makanan. Hidang apa-apa yang kita ada mengikut kemampuan masing-masing. Kalau tak ada apa, sedialah ayak ke, ayak minum ke. Okey, ayak masak pun tak apa. Dah kita tak ada apa-apa kan. Kalau kita ada sikit, kita pergilah sikit. Okey. Seterusnya adalah kita menghidangkan makanan mengikut tertib makan. Contohnya, menghidangkan buah-buahan dahulu kerana buah-buahan cepat hadam. Okey. Kita hidangkan makanan mula-mula sekali, kita sediakan buah-buahan dahulu mengikut sunnah Nabi. Nabi ni sebelum dia makan makanan yang berat-berat, dia akan makan buah-buahan dahulu. Untuk memudahkan penghadaman. Okey. Seterusnya adalah jangan kita mengemas hidangan sebelum semua orang habis makan. Kita kena tunggu semua dulu habis makan, barulah kita kemaskan makanan tu, kemaskan meja. Jangan orang tengah makan, kita pergi tarik pinggan dia. Tak boleh macam tu. Itu kita tidak menghormati tetamu. Okey. Seterusnya adalah menghidangkan makanan secukupnya sahaja, tidak terlalu sedikit atau terlalu berlebihan. Kita hidang makanan yang secukupnya. Janganlah kita bagi sikit sangat. Kita nak jamu 10 orang tapi makanan untuk seorang sahaja, tu sikit sangat. Kalau banyak sangat kita nak jamu 10 orang, makanan yang ada untuk 100 orang, tu banyak sangat pula. Tak boleh lah. Kita bagi elok-elok aja, secukupnya. Seterusnya adalah kita tinggalkan sedikit hidangan untuk ahli rumah supaya mereka tidak kecewa apabila makanan habis. Bila kita makan di rumah orang, kita janganlah habiskan semua makanan yang ada. Kita tinggallah sedikit untuk tuan rumah pun nak makan juga kan. Ahli-ahli rumah, anak-anak dia pun nak makan juga. Okey, itu kita tinggal sikit untuk ahli rumah. Itulah perkara yang kita perlu tahu dalam adab-adab menghidangkan makanan ni. Seterusnya, buka muka surat 10, iaitu faedah menyediakan makanan dengan cara yang betul. Apa faedah dia? Kita tengok. Faedahnya, yang pertama adalah menjaga kebersihan makanan. Okey, bila kita jaga dengan betul, jadi makanan pun akan terjamin bersih. Pinggan mangkuk kita basuh elok-elok. Jadi kita nak letak makanan dalam pinggan pun, makanan pun akan jadi bersih. Okey, seterusnya adalah terhindar daripada penyakit. Okey, jadi kita taklah terkena penyakit-penyakit yang menyebabkan kita sakit. Apabila kita makan pinggan yang kotor, pinggan itu ada banyak bakteria. Jadi akan menyebabkan kita mendapat penyakit. Okey, seterusnya adalah tidak tercedera semasa makan. Okey, tidak tercedera semasa makan ni adalah ketika apabila kita menyediakan pinggan mangkuk yang telah pecah. Contohnya, pinggan mangkuk tu dia ada macam ada sumbing sikit ataupun ada retak sikit. Jadi kita pergi jamu orang guna pinggan tu. Rupa-rupanya pinggan tu dia ada serpihan kaca halus. Dan apabila kita makan, terkena mulut kita ataupun tertelan masuk dalam perut ataupun terlekat di bahagian kerongkong ke, contohlah. Jadi dapat mencederakan kita semasa makan. Tu jadi kita kena jagalah makanan ataupun pinggan mangkuk. Yang mana yang sumbing ataupun retak, janganlah kita guna. Okey. Seterusnya adalah kita menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah. Okey. Kalau kita pergi ke rumah orang, kalau jamu makan, kita jagalah maruah depa. Tuan rumah, jagalah kehormatan depa. Kalau kita pergi rumah orang, dia
jamu makanan yang kita kata makanan-makanan biasa-biasa sahaja. Jadi kita makan sajalah. Janganlah kita kata makan rumah ni tak sedap lah. Tak boleh kita macam tu noh. Kita kena makan makan apa yang ada. Okey. Seterusnya adalah memudahkan tetamu makan dengan selesa. Okey. Apabila kita sediakan peralatan yang cukup kepada tetamu, jadi tetamu pun akan makan dengan selesa. Kalau kita tetamu mai, kita sediakan makanan tetapi kita tak sediakan air basuh tangan, kita tak sediakan tisu, kita tak sediakan sudu. Kalau macam tu susahlah tetamu nak makan. Dia makan pun tak selesa. Okey, baik, setakat itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akan sambung ulang kaji kita pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.